Halo, selamat pagi pelajar-pelajar. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tajuk ubahan bab 1 tingkatan 5. Okey. So apa itu ubahan? Dalam tajuk ubahan, kita akan belajar jenis-jenis hubungan yang ada dalam matematik. Okey, so that means ubahan ialah hubungan lah. Okey. So basically cikgu bagi idea ringkas apa yang kamu akan belajar dalam topik ini. So basically pelajar akan belajar 3 jenis hubungan ataupun 3 jenis ubahan. So yang pertama kita panggil ubahan langsung. Kedua, kita panggil ubahan songsang. Dan yang ketiga lah kombinasi daripada langsung dengan songsang ataupun kita panggil dia sebagai hubungan cantuman. Cantuman ialah combine. Okey. So, dalam 1 minit bagaimana kita boleh explain the topic? 1 minit saja. 1 minit you boleh tangkap dia punya konsep Okey, so konsep, apa maksud konsep langsung? So, langsung bermaksud, okey. Ini shortcut lah, shortcut. Langsung bermaksud dia adalah sebaris, sama ataupun simply we can say cikgu panggil langsungnya bermaksud ialah atas. Songsang bermaksud bawah. Okey, apa maksud langsung dengan songsang? Okey, kalau pelajar nak tahu lebih detail lebih detail contohnya, let's say we have a graph. Katakan kita ada paksi Y dengan paksi X. So bila kita lukis garis lurus yang condong kanan the positive gradient lah garis lurus yang condong kanan. Okey, that means bila X meningkat 1 2 3 4 5 6 7, nilai Y pun meningkat. So bila dua-dua meningkat, itulah dipanggil sebagai langsung. That's why cikgu panggil dia atas. Okey, grafnya adalah bergerak ke atas. Dua-dua sama-sama meningkat. Kalau turun, dua-dua sama-sama menurun. Kalau nilai X besar, nilai Y juga besar. Kalau nilai X ialah kecil, nilai Y juga kecil. Itu maksud langsung. Langsung ialah sama-sama. Kalau Y meningkat, X pun meningkat. Kalau Y menurun, X pun menurun. Y meningkat, X also meningkat. Kalau Y menurun, X juga menurun. Itu panggil sebagai ubahan langsung. Okey. Yang kedua, ubahan songsang. So songsang pun sama juga. Songsang ialah dia terbalik sikit. Terbalik means dia menurun. Okey, bawah. Apa yang bawah? Okay, so we look at here. Okay, katakan pelajar ada nilai X. Nilai X 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contohlah, contoh. Okay. So, kita pun ada nilai Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For example. So, bila nilai X meningkat, kita tengok grafnya makin ke bawah. Maksudnya, graf nilai Y ni, nilai X yang tinggi mempunyai nilai Y yang mempunyai nilai Y yang lebih rendah. Okay. So, bila X 1 pula, dia mempunyai nilai Y yang lebih tinggi. So, ini dipanggil berkadar songsang. Berkadar songsang bermaksud, kalau Y meningkat, X-nya menurun. Ataupun kalau Y menurun, nilai X-nya adalah meningkat. Okay. So, ini yang kita panggil sebagai ubahan songsang. Di mana grafnya graf negatif. Graf negatif bermaksud graf menurun, condong kiri. Alright. Okay. So, bagaimana kita nak tuliskan semua maklumat ni? Ataupun bagaimana mereka nak tanya soalan berkaitan dengan ubahan langsung dengan ubahan songsang. Okay. So, in form 5, skop kita terlalu kecil. Skop kita ialah sangat mudah, sangat simple, very direct. Okay. Bila pelajar diberi ubahan langsung, you kena tuliskannya di atas. Dan bila pelajar diberi ubahan songsang, you kena tuliskannya di bawah. Okay, contoh contoh. Hari ini kita akan belajar step 1 Step 1, pelajar perlu tuliskan ubahan dalam bentuk huruf-huruf yang diberikan ataupun dalam Y
alpha X. Okay. So hari ni kita akan belajar simbol. Simbol untuk tuliskan hubungan. Hubungan ataupun ubahan kita akan guna simbol alpha. Ini dia simbol alpha. Kita panggil dia simbol alpha. Okay. Dia alpha. Alpha ialah menunjukkan hubungan. So very simple. Pelajar kena baca soalan 1A. Contoh Y berubah secara langsung dengan X. Okay. So apa pelajar kena buat? Ambil huruf pertama Y. Langsung. Langsung means kita perlu tulis sebaris. Y berkadar langsung berubah secara langsung dengan X. Itu sahaja. That's it. Okay. Lagi. E berubah secara langsung dengan F. So E berubah secara langsung ataupun hubungan dia. Ini simbol hubungan. Langsung means pelajar kena tulis sebaris. Dua-dua huruf kena tulis di atas. E atas, F pun atas. Y atas, X pun atas. Itu sahaja. Okay. So untuk step yang pertama ni kita akan apply untuk semua soalan. Okay. Walaupun kita akan buat pengiraan nanti, step pertama kita perlu apply untuk semua soalan. Okay. P berubah secara langsung dengan T. So kita simply write P berkadar secara langsung atau berubah secara langsung dengan T. Okay. Kita boleh sebut berubah secara langsung ataupun berkadar secara langsung. Dua-dua sama juga. Okay. So langkah pertama, ingat langkah pertama pelajar perlu tuliskan dengan menggunakan simbol alpha. Itu saja. Tapi tolong baca ayat dia untuk pastikan jawapan kita betul. Baik. So inilah yang kita akan buat untuk setiap soalan. Tak kira soalan ayat, soalan bentuk jadual. Apa yang penting pelajar kena cari dia punya kata kunci. P berubah secara langsung dengan R. So kita pun tulis langkah pertama. P berubah secara langsung dengan R. Y berubah secara langsung dengan X. So kita pun tuliskan Y berubah secara langsung dengan X. Okay, so tolong fokus pada step 1 sebab step 1 betul, barulah step 2, 3, 4 akan jadi betul. Okay, alright. Kalau pelajar lihat muka surat 2 ialah melibatkan kuasa 2. Tapi konsepnya masih sama, the same concept. Okay, step 1 apa? W berubah secara langsung, okay, W berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Jadi kita pun tulis kuasa 2T. T kuasa 2. Kuasa 2 ialah T kuasa 2. F berubah secara langsung dengan kuasa 2G. F berubah secara langsung dengan kuasa 2G. Kuasa 2G. G. G kuasa 2. Okay. So baca ayat dia. Cari hubungan. Cari hubungan dan tulis. Cari hubungan dan tulis. So inilah langkah pertama untuk hari ini. Cikgu harap pelajar boleh fahamkan konsep pertama untuk langsung. Untuk hubungan langsung. Tuliskan dia. Just first step, tolong tulis. Tak kira dia bagi kuasa 3. Kuasa apa? G. Berubah secara langsung dengan kuasa 3Y. G. Berubah secara langsung dengan kuasa 3. Jadi Y kuasa 3. Tolong baca betul-betul. Sebab sometimes ada kuasa 3. Kuasa 2. Punca kuasa 3. Punca kuasa 2. Okay, so you have to be very careful. Baca. H berubah secara langsung dengan kuasa 3. X. So, X kuasa 3. Sama juga. Semua soalan pelajar perlu baca dan tulis. Baca dan tulis step pertama. Okay. So, tolong tuliskan. Tuliskan step pertama. Untuk punca kuasa 2. H berubah secara langsung dengan punca kuasa 2T. Ini kena careful. H berubah secara langsung dengan punca kuasa 2T. Baca betul-betul punca kuasa 2. Jangan salah baca kuasa 2T. Sebab dia ada punca kuasa 2T. Okay. E berubah secara langsung dengan punca kuasa 2H. E berubah secara langsung dengan punca kuasa 2H. Okay. Untuk soalan 1A, 1B. 2A, 2B. 3A, 3B. Semuanya adalah kita akan apply konsep yang sama. Belajar baca dan tulis. Okay. So baca dan tulis. P. P berubah secara langsung. Langsung means sebaris. Tuliskan sebaris. Punca kuasa 2Q. Punca kuasa 2Q.
Itu saja. Okay. So sebagai langkah pertama, tolong tuliskan ubahan langsung. Part 2, cikgu akan sambung ubahan songsang. Alright. Thank you.